Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan turunnya rahmat daripada langit. Allah meletakkan kita di saat ini dalam senarai penama hamba-hambanya yang sedang berzikir. Marilah kita berusaha agar amalan kita ini tidak menjadi sia-sia, yakni dengan memastikan niat hati kita senantiasa lurus dalam mengerjakan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa jua amalan, sekiranya tidak dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, amalan itu akan mendatangkan bahaya kepada si pelaku amal. Walaupun kita mengaji, walaupun kita solat, walaupun kita bersedekah, walaupun kita jihad, amalan-amalan itu kelak Allah akan tanya. Dan alangkah menakutkan sekiranya amalan-amalan itu kita lakukan bukan kerana Allah, tapi kerana sesuatu yang lain. Marilah sama-sama kita memastikan amalan kita ini amalan yang berkualiti, yakni dengan cara kita bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang ingin kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan kesungguhan kita itu akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Kata Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari, tanamlah dirimu di dalam bumi yang sepi. Sesungguhnya benih yang tidak ditanam itu tidak akan dapat menghasilkan buah sebaik mana benih yang ditanam. Al-Imam As-Sakandari menyatakan bahawa ada di antara kita ni tuan-tuan yang dalam berbuat kebaikan, kita ni buat sambil-sambil lalu sahaja, buat-buat sambil lewa sahaja. Macam orang nak tanam pokok, dia tanam sambil lewa sahaja. Lepas makan, benih tu dia baling. Kebetulan bumi kita ni bumi yang subur, hujan turun. Tak lama lepas tu benih tu keluar buah. Kita tengok ada jagung lama, benih lama, kita tabur. Daripada 10 benih tu, tengok naik ada 5-6 pokok naik. Selang beberapa lama tempoh, jagung kita makin besar, terbit buah. Bila sudah matang, kita pun ambil buah. Kita cadang nak merebus. Kupas-kupas tengok, dalamnya jagung rongok banyak. Nak kata grade C pun tak layak. Berbeza dengan orang yang ada itqan, ada kesungguhan dalam kerja buat dia. Dia olah tanah, dia gali lubang, dia buat batas, dia ukur jarak, dia letak baja, dia letak bermacam-macam lah perkara yang dia belajar berkaitan dengan ilmu pertanian. Akhirnya benih yang dia tanam akan menghasilkan pokok yang segar, buah yang berkualiti hebat. Atau tak sama kata ada Imam Ibnu Atha'illah, pokok yang tidak ditanam tidak akan menghasilkan buah sebaik mana pokok yang
ditanam. Mudah-mudahan tuan-tuan, kerja buat kita ini ada kesungguhannya, dan segala kesungguhan itu Allah akan balas dengan kita dapat melihat manfaatnya baik di dunia maupun di hari akhirat. Menyambung perbahasan kitab Maza ya'ni intima'i 'anil Islam. Pada malam ini kita akan menyambung ciri-ciri prinsip harakah Islamiah. Di muka surat 143 pada prinsip yang keenam, iaitu uzlah syu'uriyah. Kita dah menyebut sebelum ini tentang gerakan Islam ini ialah gerakan dakwah, nak memastikan manusia kembali semula menyedari dirinya sebagai hamba dan berbuat sebagaimana layaknya perbuatan seorang hamba yang bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh tuannya. Maka proses kita nak mengajak manusia ni tuan-tuan, kita berhadapan dengan pelbagai jenis manusia. Sebagaimana para rasul, para nabi berhadapan dengan umatnya. Jadi uzlah syu'uriyah ni iaitu kita mengasingkan jiwa tetapi tidak mengasingkan jasad. Maksudnya anggota jemaah gerakan Islam, anggota dakwah perlu attach dengan masyarakat. Sekalipun masyarakat kita hidup dalam kehidupan yang berteraskan sistem jahiliah, yang banyak melakukan perkara-perkara yang mungkar, tetapi atas nama tanggungjawab dakwah yang kita pikul, maka kita hanya dibenarkan untuk mengasingkan jiwa, yakni tidak cenderung, tidak suka, tidak berminat. Bahkan kita merasa keperluan untuk kita mengubah sistem yang mungkar itu secepat mungkin. Kebencian kita kepada dosa bukan kepada orang yang melakukan dosa. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh mengasingkan keberadaan kita. Jasad kita kena terus attach dengan masyarakat. Hari ini kita nak melihat ada 3 jenis manusia yang dihadapi oleh kita semua sebagai pendakwah. Perkara ini diberikan perhatian kepada pendukung jemaah supaya kita dapat membezakan di antara golongan mad'u kita, agar kita tidak menggunakan approach, pendekatan yang sama, tidak meletakkan ketiga-tiganya itu di dalam bakul yang sama. Mereka ini mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing, kecenderungan, minat yang berbeza. Maka oleh sebab itu peranan kita supaya menggunakan kaedah bil hikmah dalam usaha kita menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 golongan, kata almarhum Dr. Fathayakan, yang dihadapi oleh para pendakwah. Yang pertamanya, di kalangan orang ramai terdapat orang-orang yang telah beriman dan berpegang teguh dengan hukum hakam Islam dalam kehidupan peribadi mereka. Tetapi mereka ini tidak melaksanakan kewajipan-kewajipan amal haraki, yakni tidak menyertai atau tidak menjadi pendukung kepada jemaah Islam. Dalam hal ini para pendakwah tidak boleh menyamakan mereka dengan golongan orang atau golongan yang lain.
Ini grup yang pertama. Nanti kita huraikan. Yang keduanya, selain daripada golongan di atas, terdapat orang-orang yang menganut Islam dan berbangga dengan Islam dalam keadaan mereka sendiri jahil. Mereka ini tidak berpegang dengan hukum hakam Islam, dan mereka ini adalah golongan umat Islam yang terbesar pada hari ini. Para pendakwah tidak seharusnya menyamakan kedudukan mereka dengan kedudukan orang-orang kafir. Manakala golongan yang ketiga, iaitu kalangan manusia yang menjadi musuh ketat kepada Islam. Mereka ini memusuhi Allah dan Rasul, sama ada secara peribadi atau bersama dalam parti-parti politik atau pemimpin-pemimpin kerajaan. Sikap dan pendirian para pendakwah terhadap golongan di atas semestinya berbeza di antara satu sama lain. Perbezaan ini adalah atas perkiraan dekat atau jauhnya mereka dengan Islam, sejajar dengan penerimaan dan penolakan mereka terhadap Islam, yakni bergantung kepada sikap kepatuhan atau pemusuhan mereka terhadap Islam. Baik, muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, secara kasarnya dapat kita bahagikan masyarakat kita, terutamanya masyarakat yang tidak 100% beragama Islam di dalam sesebuah negara itu, kepada 3 golongan. Yang ini lebih sesuai untuk kita lihat keadaan mad'u di negeri ataupun di negara Islam yang pemerintahnya dan sebahagian besar rakyatnya beragama Islam, dan di dalam itu ada golongan-golongan yang bukan beragama Islam atau kita panggil sebagai golongan kafir. Golongan pertama, tuan-tuan, ialah golongan yang beriman dan berpegang teguh dengan hukum hakam Islam maupun dalam kehidupan peribadi. Ini golongan pertama, orang yang faham agama, orang yang beramal dengan agama dalam kehidupan peribadi, tetapi dia tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dia hanya menjaga agama bagi diri dia dan keluarga dia, seperti dalam perihal ibadah. Dia bagus dalam sudut menjaga halal dan haram. Dia datang berjemaah di masjid. Dia belajar ilmu-ilmu yang difardukan ke atas diri dia. Dia seorang yang teguh dalam mengamalkan Islam terhadap diri dan keluarga dia. Tetapi sayang, golongan yang pertama ini, tuan-tuan, dia tidak melaksanakan kewajipan di dalam jemaah. Maksudnya, dia tak join jemaah. Dia rasa tak payahlah nak join jemaah, cukup sekadar kita boleh sembahyang, puasa, kita jaga keluarga kita, harta yang kita cari halal, kita keluar zakat, kita boleh naik haji, pergi umrah, cukup bagi dia. Golongan ini, tuan-tuan, ialah golongan yang sudah mempunyai kefahaman terhadap Islam, tetapi ia tidak mahu memikul tanggungjawab yang lebih besar terhadap masyarakat dengan meletakkan tanggungjawab itu kepada pihak-pihak tertentu. Tak apalah, buatlah. Kadang-kadang ada yang bertitle ustaz yang mengaji pengajian agama, tetapi mereka tidak terjun secara langsung di dalam medan dakwah dan kerja-kerja amal haraki. Orang-orang yang sebegini sebenarnya ialah satu kekuatan yang kita telah abaikan kekuatan dia, atau dia mempunyai potensi tapi tidak menyerlahkan potensi dia kepada masyarakat.
Dia ini seumpama permata-permata yang tenggelam di dalam pasir. Nilai dia tidak susut, tetapi ia tidak memberikan satu impak yang besar kepada masyarakat di sekeliling dia. Orang-orang yang sedemikian, tuan-tuan, kita kena pujuk mereka supaya mereka kena turut serta bersingsing lengan melihat bagaimana pentingnya peranan mereka untuk sama-sama melakukan kerja-kerja di dalam jemaah. Ini orang yang kita kena hormat. Dia ni orang hebat. Cuma mungkin kesibukan dia dalam pekerjaan atau kerana urusan-urusan yang dia rasa dia tidak menguasai dalam bidang-bidang ini, kerana peluang tak diberikan kepada mereka. Mereka ni bukan orang yang tak hebat, cuma dia kata orang tak serlahkan dia dengan menonjolkan dia di tengah-tengah masyarakat. Dia tak dipegangkan dengan jawatan, tak diberi dengan tugasan atau amanah. Maka dia kata, tak apalah orang lain yang ada, mereka buatlah, aku tengok sajalah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya satu kerugianlah kita sebab tak dapat nak menggunakan keilmuan, kehebatan yang ada pada mereka ini untuk membantu perjuangan Islam. Ini golongan yang pertama. Mudah-mudahan golongan ini dapat kita libat uruskan di dalam kerja-kerja amal, insya-Allah. Golongan yang kedua pula, golongan yang terdapat dalam masyarakat kita ini ialah orang yang menganut Islam, yakni orang-orang Islam yang sayang dan bangga dengan Islam dia. Tetapi mereka ini tidak berpegang dengan hukum hakam Islam dengan pegangan yang sebenar. Kalau kata Islam tu memang Islam lah, sayang tu memang sayang lah. Dia cukup marah kalau orang mempertikaikan keislaman. Dia cukup marah kalau orang memperlekeh dan menghina Islam. Macam contoh, baru-baru ni tak, ada satu budak tu hanya kerana alasan dia tak ada duit, dia kata ada orang cabar dia dekat Telegram, suruh dia buat benda yang menghina Islam. Dia pergi buat satu perbuatan yang terkutuk lah, tuan-tuan, hanya dengan mengharapkan bayaran sebanyak, kalau tak silap saya, RM15 je. Apa dia buat? Dia melakukan onani beralaskan Al-Quran. Lepas itu, lepas dia selesai buat kerja tu, dia pergi kencing atas Al-Quran. Jadi wallahu alam lah, dia ni Islam ke atau dia ni bukan Islam ke, minta-minta janganlah orang bukan Islam. Pasal apa? Sebab ia akan menimbulkan kekeruhan yang lebih di dalam masyarakat kita. Kita harap dia ni ada masalah lah. Mungkin dia ni Islam tapi ada masalah psikologi ke apa ke. Tu yang dia buat benda-benda merapu-merapu. Tapi masyarakat kita cukup pantang, cukup marah bila tengok orang buat gini, hang hina Quran. Mana boleh buat Quran lagu tu? Ada yang menyumpah. Nanti buruk hang punya, dia menyumpah. Kalau dia jumpalah budak tu, rasanya lunyai. Budak-budak tu kena dengan dia. 19 tahun tak budak dah, tuan-tuan, besar dah. Tetapi sayangnya, orang yang marah pada perlakuan sedemikian, mereka ini pun dengan Quran, mengambil Al-Quran itu mahjura secara main-main juga. Cuma dia tak buatlah kerja kotor bodoh lagu tu. Hukum hakam Quran dia tak laksanakan. Nak laksanakan macam mana? Dia pun tak mengaji, tak memahami, tak pergi kepada majlis-majlis untuk memahami akan perintah-perintah dalam Al-Quran. Bila orang nak buat, laksanakan apa yang ada dalam Quran, mereka ni kadang-kadang duk peleceh juga. Gerakan Islam nak menghidupkan Al-Quran dalam masyarakat, mereka boleh buat peleceh-peleceh. Jadi golongan-golongan ini banyak berpegang kepada sistem hidup jahiliah, sehingga mereka ni banyak buat benda-benda yang dosa, benda-benda yang mungkar.
Jadi dia kata, walaupun sedemikian, kita tak boleh nak approach masyarakat kita ni dengan cara sebagaimana kita approach orang kafir. Sebab tu jangan samakan mereka dengan orang kafir. Dia masih lagi orang Islam. Sekalipun dia dah jauh daripada agama, dia tetap orang Islam. Kita perlu menggunakan pendekatan dan waktu-waktu yang tertentu. Sebagai contohnya, macam sekarang, bila mana berlaku sentimen berkaitan isu di Palestin, umat Islam dilihat begitu bangkit semangatnya, kecintaannya terhadap pembelaan agama Islam. Alhamdulillah. Jadi kita menggunakan gelombang itu untuk mengajak mereka dan menyedarkan mereka tak mustahil. Keadaan itu juga boleh berlaku di tempat kita kalau kita orang Islam mengambil sikap jauh daripada agama. Kita mengambil sikap tidak berhati-hati sebagaimana yang Allah peringatkan kita di dalam Al-Quran. Jangan jadi lagu tu. Dan kita dapat melihat betapa banyaknya watak-watak dalam peristiwa Palestin ni tuan-tuan. Kita tengok banyak watak-watak. Ada nama Islam tapi dia lebih cenderung kepada Israel. Tak kiralah cenderung tu sama ada support 100% Israel atau dia support dua-dua. Israel pun dia support, Palestin pun dia support. Dia suruh berdamai, hidup elok-elok. Awak bergaduh-gaduh, dia kata cuba duduk elok-elok. Yang Israel duduk di Israel, yang Palestin duduk elok-elok di Palestin. Dan dia berusaha nak bagi dua masyarakat ni berdamai, atau dipanggil istilah two state solution. Menyelesaikan isu dua negara ni. Tapi kebanyakan umat Islam di seluruh dunia, mereka menunjukkan pendirian bahawa sokongan mesti diberikan sebulat hati kepada Palestin. Tu yang sampai berboikot-boikot tu. Kesungguhanlah tu. Boikot tu bagus tuan-tuan. Cuba jangan boikot surau dan boikot majlis ilmu. Marilah datang dekat, kita belajar bagaimana keikhlasan orang Islam itu menggerunkan orang musuh-musuh Islam. Mereka yang serang sekolah, serang hospital tu bukan sebab mereka tersalah tembak, bukan sebab Hamas ni menjadikan kanak-kanak orang awam dan wanita sebagai perisai. Perisikan Yahudi ni hebat. Israel ni mempunyai perisikan yang hebat. Dia tahu di mana kedudukan Hamas. Tapi dia sengaja sasarkan kerana dia nak menghapuskan generasi ikhlas yang akan datang. Wanita yang melahirkan generasi baru, anak-anak kecil yang akan membesar, yang akan menjadi pejuang yang ikhlas membela tanah air mereka. Keikhlasan itulah kekuatan yang tidak mampu dipatahkan, walau sehebat dan sekuat mana pun, secanggih mana pun teknologi persenjataan Israel dan sekutu-sekutunya. Bahkan ada juga orang Islam yang takut dengan doa anak-anak kecil. Tak bagi anak-anak kecil doa kunut nazilah. Tuan-tuan, anak-anak kecil ni, kalau lihat kepada kehidupan para salafus salih, mereka ni memang mengharapkan anak-anak kecil ni berdoa. Sebab doa mereka ini tidak dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ni tak berdosa. Contohnya sahabat Nabi Abdullah bin Umar, setiap 7 hari dia akan khatam Al-Quran. Lepas dia khatam Al-Quran, dia akan buat kenduri. Kenduri dia akan panggil budak-budak kecil-kecil. Dia buat makanan, beri makan kat budak kecil. Jadi sahabat yang lain tanya, kenapa kamu ajak budak-budak kecil saja ke kenduri kamu? Sebab dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kanak-kanak.
sangat menghormati kanak-kanak. Dan doa kanak-kanak ni tidak ada hijah. Kita yang tua ni banyak dosa. Takut doa kita ni terhijab. Tapi anak-anak kita ni, kalau dia baca kunut nazilah, tuan-tuan, menggegarkan perasaan, mendatangkan ketakutan kepada Israel dan sekutu-sekutu dia. Jangan anggap remeh. Ad-doa silahul mukmin. Siapa yang berdoa? Anak-anak mukmin yang tidak berdosa. Allah akan makbulkan doa mereka. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga pula, iaitu golongan manusia yang menjadi musuh ketat kepada Islam. Tuan-tuan, manusia yang menjadi musuh ketat kepada Islam. Kita ni janganlah nak bersangka baik sangat dengan semua orang. Takkanlah dia nak bermusuh dengan Islam. Dia sama-sama duduk dalam negara Islam. Tuan-tuan, ada istilah kafir harbi, ada istilah kafir zimmi. Istilah ini tak boleh kita padamkan daripada kamus Islam. Akan ada orang kafir yang bersikap baik kepada Islam, dan ada orang kafir yang bersikap bermusuhan terhadap Islam. Tuan-tuan, kata tak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, waspadalah akan gerak-geri orang kafir yang tinggal di negara orang Islam. Di saat mereka sedikit, mereka akan memuji-muji dan menyanjung orang Islam. Tetapi di saat mereka sudah ramai dan memegang posisi di dalam pemerintahan, kamu akan lihat bagaimana sikap mereka terhadap orang Islam. Ini pesan, tuan-tuan. Ini bukan ayat Quran, ini bukan hadis. Ini pesan orang dulu-dulu, orang yang banyak makan garam, yang banyak melihat kerenah manusia, yang telah berjaya membuka Baitul Muqaddis satu ketika dahulu. Dia berpesan sedemikian. Perangai orang kafir begitu. Disebabkan itu, kita kena berhati-hati. Mungkin hari ini dia baik, tetapi kerana kekuatan lain yang telah menghasut dia, dia sudah berubah sikap. Daripada seorang yang mesra kepada Islam, tak mustahil, tidak mustahil, dia akan cenderung untuk memusuhi Islam. Aku kenal dia, aku kerja bersama kilang dengan dia lama. Itu dulu 80-an. Sekarang dah tahun 2023. Landscape sudah berubah. Dia berkemungkinan juga boleh berubah. Maka dia kata, pada manusia yang menjadi musuh ketat kepada Islam, mereka ini memusuhi Allah dan Rasul. Sama ada mereka ini musuh secara peribadi, atau kerana mereka bersama di dalam parti-parti politik dan pemimpin-pemimpin kerajaan. Ini dalam kitab dia tulis, tuan-tuan. Sebab tu kita tak pelik lah, tuan-tuan. Bila sebut Islam fobia ni, siapa yang mula menggerakkan kebimbangan orang kafir kepada Islam, yang dulu mereka tak bimbang. Dulu mereka kata orang Islam ni bagus, tapi kerana ada watak-watak dalam parti-parti politik, orang yang menjadi pemimpin di dalam kerajaan, tak cerita kat tempat kita ni, tuan-tuan, ni cerita umum. Mereka boleh menggunakan kedudukan dan pengaruh mereka untuk menanam rasa ketakutan kepada orang kafir, supaya orang kafir takut dengan sebarang gerakan Islam. Sebut warna hijau, takut. Tengok lambang-lambang tertentu, takut. Dengar orang takbir, takut. Tak bertempat takutnya, tuan-tuan. Pasal apa?
Sebab sifat pemusuhan itu telah dibina sedikit demi sedikit. Propaganda untuk mereka ini membenci Islam, membenci Allah dan Rasul telah dimainkan oleh golongan-golongan yang berada di dalam parti-parti politik maupun di dalam pemimpin-pemimpin kerajaan. Ni kitab ni saya ulas saja. Sikap dan pendirian para pendakwah terhadap golongan ini, orang kafir ni tuan-tuan, mesti berbeza. Bukan kata kita nak bermusuh dengan mereka, tak tentu arah. Tapi kita dah nampak jelas kebencian mereka. Wa ma tukhfis sudur akbar. Allah kata, kalau mulut mereka ni dah menunjukkan perkataan yang sedemikian, apa yang ada dalam hati mereka tu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Maka dia kata, perbezaan ini adalah atas perkiraan dekat ataunya jauh mereka ini dengan Islam. Tengok mereka ni macam mana tuan-tuan. Kalau disebabkan mereka ini terlalu jauh, tidak diberikan penerangan tentang Islam, mungkinlah kita boleh beri mereka kemaafan. Mungkinlah kita boleh gunakan pendekatan untuk kita menerangkan kepada mereka tentang Islam. Tetapi kalau mereka ni tuan-tuan duduk di tengah-tengah masyarakat Islam, lahir dan sudah lama tinggal dengan masyarakat Islam, tiba-tiba mereka hari ini dengan lantang mengkritik dan menunjukkan rasa kebimbangan serta menghasut anak-anak muda supaya mula membenci Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kita tak boleh biar orang macam ni tuan-tuan. Kalau betul kita nak buat 3A, kena tegah. Ini satu benda yang boleh mencetuskan kemarahan orang Islam. Sejajar dengan penerimaan. Tengok sejauh mana mereka ni terima. Kita tak ada masalah. Dah dia kafir, tuan-tuan. Dia kafir. Contohnya, orang kafir, dia menyokong gerakan liberal. Kita tak boleh nak marah dia, pasal dia kafir. Yang kita marah kalau orang Islam yang sokong liberal. Dia kafir, dia nak minum arak, dia nak pakai seluar pendek, kita tak marah. Yang kita marah kalau kita orang Islam larang orang Islam minum arak, larang orang Islam, dia melarang, dia marah kita tuan-tuan. Kita melarang orang Islam membuka aurat, dia pula kata mana boleh you ganggu hak. Dia nak pakai seluar pendek, dia tak nak pakai tudung, dia nak pakai seksi, itu hak dia. Masalahnya dia tu orang Islam, kita sebagai penegak kepada peraturan Islam, dia nak marah kita pula. Itu menunjukkan penentangan dia terhadap Islam. Jelas dalam perlembagaan kita tidak mengganggu agama lain. Mereka boleh beramal dengan agama mereka secara harmoni. Tapi kalau mereka masuk dan mengganggu pelaksanaan agama kita, itu sudah mencabuli hak asasi dan kebebasan beragama yang ditetapkan dalam perlembagaan. Yakni dia bergantung kepada sikap kepatuhan atau pemusuhan mereka terhadap Islam. Ada daripada kalangan mereka itu perlu diberi bimbingan dan asuhan. Perlu. Kita kata nak apa? Nak terbitkan 1 juta Al-Quran kan? Translate Al-Quran itu dalam setiap bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Baru-baru ni saya ada jumpa dengan NGO yang buat kerja-kerja translation Al-Quran. Saya ada tanya pasal isu ni. Saya kata macam mana isu yang kata nak terbitkan 1 juta Al-Quran. Dia kata sudah berjalan. Dia kata ada Quran yang kita dah hantar ke luar negara. Saya kata Alhamdulillah, bagus. Macam mana pula dengan penterjemahan? Dia kata setakat ni kita belum siap lagi penterjemahan ke dalam bahasa Tamil. Saya kata kita sudah merdeka dan hidup dengan masyarakat Tamil sudah sekian lama, tapi kenapa masih belum siap satu terbitan terjemahan? Mungkin yayasan ni lah kot, yayasan lain buat, Allahualam lah. Dia kata belum siap. Jadi jawapannya mengejutkan kita.
Dia kata perlu beberapa masa lagi kita nak check balik dia punya terjemahan betul ke tepat ke tak tepat. Tuan-tuan, kita lihat masyarakat di luar sana, dengan terjadinya peristiwa di Palestin, orang putih berduyun-duyun ke kedai buku membeli Al-Quran. Mereka mula membaca Quran kerana terpegun melihat personaliti orang-orang Palestin. Mereka berdakwah dengan nyawa mereka. Mereka berdakwah dengan kepedihan dan keperitan mereka. Akhirnya gugur mereka sebagai syuhada. Tumbuh jiwa-jiwa baharu di negara yang tidak menerima Islam sebagai agama rasmi, tetapi rakyatnya sudah mula memahami dan mendekati agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pula di kalangan orang kafir yang menentang Islam ni, dia kata perlu diberi kesedaran dengan ilmu dan pengetahuan tentang Islam. Tapi kena beri penjelasan yang betul lah. Jangan sampai kita ajar dia Islam hak tak betul. Hak sampai mereka ni berani mentafsir ayat Quran, mengulas ayat Quran sesedap hati mereka. Innallaha wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia pegang hak ujung ni lah. Taat pada Allah dia tak pegang, taat pada Rasul dia tak pegang, tapi dia suruh orang pegang taat kepada pemimpin. Awak orang kafir, baca boleh, tapi tak usahlah ulah, awak tak faham. Tapi dia kata, saya dah rujuk kepada kawan-kawan saya, ustaz-ustaz. Dia kata, macam mana ustaz boleh mengajar awak macam tu? Tak kena caranya. Muslimin muslimat, kita kena beri kepada mereka itu kesedaran dan ilmu pengetahuan tentang Islam, supaya mereka mengenal Islam, bukan menunggang Islam. Ada juga yang tidak boleh dihadapi kecuali dengan pedang. Ni Quran ni, ni buku ni tulis. Ada di antara orang kafir tu tuan-tuan, tak boleh dah kita nak bimbing, tak boleh dah kita nak asuh, tak boleh dah kita nak beri kesedaran, tak boleh dah kita nak beri ilmu pengetahuan tentang Islam, tapi kita kena hadapi mereka dengan pedang, yakni dengan peperangan. Sementara golongan yang lain pula menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Sebab apa? Tuan-tuan, dalam Islam kita belajar tentang syariat peperangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ni berperang pada tahun ke-15 kerasulan. 13 tahun di Mekah orang Islam tak dibenarkan berperang. Sampai di Madinah, 2 tahun sesudah berada di Madinah, baru terjadinya perang Badar. Itu pun bukan dengan niat Nabi nak berperang, tetapi Abu Sufyan telah buat provokasi. Dia rancang dengan bom-bom balik ke Mekah, bom buat tipu helah. Akhirnya puak-puak musyrikin daripada Mekah datang ke Madinah, kononnya nak menyelamatkan Abu Sufyan dan barang-barang perdagangan yang sebenarnya diambil daripada harta orang Islam. Tuan-tuan, kenapa orang Islam tidak dibenarkan berperang ketika mana mereka berada di Mekah? Kata orientalis, sebab mereka tu sedikit. Sebab kalau mereka berperang ketika di Mekah, sudah tentu mereka kalah sebab jumlah mereka sedikit. Persoalan, waktu umat Islam Nabi berhijrah di Madinah, adakah jumlah orang Islam di Madinah lebih ramai daripada orang kafir? Sewaktu Nabi dah berhijrah ke Madinah, adakah jumlah orang Islam sudah mengatasi jumlah orang kafir kerana itu Allah mensyariatkan perang? Jawapannya tidak. Islam masih sedikit berbanding orang-orang kafir. Persoalan banyak dan sedikit, dia tidak bergantung kepada itu, pada persyariatan. Kita ni berperang bukan kerana banyak baru kita rasa kita menang. La.
Islam ni sikit menang, perang Badar sikit pun menang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Allah perintahkan dia secara bersendirian lawan seluruh orang kafir, adakah Nabi Muhammad akan kalah? Tidak akan kalah. Allah tetap akan datangkan pertolongan. Jadi persoalan sedikit itu adalah persoalan yang tidak tepat. Yang kedua, adakah kerana umat Islam masih tidak kuat? Sebab itu kita tidak mensyariatkan mereka berperang. Tuan-tuan, sewaktu umat Islam ditindas di Mekah, sahabat Nabi di antaranya ialah Abdul Rahman bin Auf datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, dengan beberapa orang sahabat pergi berjumpa dengan Rasulullah. Dia mengadu kepada Nabi dengan berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna fi izin wa nahnu musyrikun." Ya Rasulullah, awak kami jadi lagu ni ya Rasulullah. Dulu kami ni dimuliakan, tapi kami musyrikin lah ya Rasulullah. Waktu kami menyembah berhala, orang Arab menghormati kami. Kami bukan orang biasa-biasa. Kami orang terhormat. Kami ada harta, kami ada kedudukan. Falamma amana, setelah kami beriman ya Rasulullah, sirna azillatan, mereka sudah tidak lagi menghormati kami. Kami dihina ya Rasulullah. Apa sebenarnya tujuan tu? Tujuannya ialah Abdul Rahman dan para sahabat nak minta izin dengan Rasulullah. Izinkan kami membela maruah kami ya Rasulullah. Kami bukan orang rendahan, kami orang hebat, kami ada harta. Kenapa kami dihina setelah kami Islam? Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni umirtu bil afwi fala tuqatilu." Wahai sahabat-sahabat, sesungguhnya aku ni datang diutuhkan kepada kamu untuk menyeru kamu menjadi manusia yang pemaaf. Maka janganlah berperang. Janganlah berperang. Jangan kita berperang macam mana orang jahiliah berperang. Berperang kerana marah, berperang kerana emosi, berperang kerana dendam, berperang kerana harta. Macam mana Namrud dahulu, tuan-tuan. Namrud dahulu, bila dia tengok khazanah kerajaan dia makin menyusut, dia akan arahkan jendera dia pergi serang negara-negara lain. Sebab apa? Dengan dia menyerang negara lain, kekayaan itu akan menambahkan lagi perbendaharaan negara. Orang Islam berperang kerana perintah Allah. Ada watak-watak panglima hebat. Siapa di antaranya? Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar Al-Khattab. Ini semua adalah tokoh-tokoh yang hebat. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita lihat watak seperti Talhah bin Ubaidillah, ini panglima perang. Mereka ni Islam, tapi mereka tidak dibenarkan mengangkat senjata sebab belum turun keizinan untuk berperang. Jangan kita sebut Islam ni agama pengganas. Jangan kita sebut Islam ni berdakwah dengan pedang. Kita berdakwah dengan pedang bila sudah sampai masanya. Orang kafir sudah melampaui hak-hak yang telah ditetapkan. Bila mana kita nak mempertahankan hak dan kita nak mencegah kerosakan daripada terjadi lebih besar, kalau kita tak cegah orang-orang ni akan menyebabkan manusia lagi rosak. Maka pada waktu itulah Allah mengeluarkan perintah, waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Angkatlah senjata kamu, berperanglah kamu, mempertahankan diri kamu setelah kamu diserang bertubi-tubi oleh musuh kamu. Tetapi Allah kata janganlah kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampau. Perintah perang ni tuan-tuan bukan kita isytihar, tetapi orang kafir dah mula mengisytiharkan tekanan kepada Islam. Kita hanya membangkit untuk mempertahankan hak kita sebagai orang Islam. Selagi mana kita tidak bunuh kepala-kepala jahat ni, selagi itu orang-orang yang berada di bawah,
pengikut-pengikut mereka akan terus melabelkan Islam ini dengan label yang telah dicorakkan oleh pemimpin mereka. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita tengok setiap kali Islam melakukan peperangan, mengalahkan musuh dan membuka negeri-negeri orang kafir, kerajaan Islam atau pemerintahan Islam sesekali tidak memaksa rakyat untuk memeluk agama Islam. Mereka akan memberi peluang untuk mereka membuat pilihan. Sama ada nak memeluk agama Islam, kamu akan jadi saudara aku, kamu akan dapat hak sebagaimana hak saudara aku, kamu akan dilindungi dan kamu akan mendapat zakat. Atau kamu masih nak kekal dengan agama asal kamu, nak jadi orang kafir, nak sembah Tuhan kamu, silakan, itu hak kamu. Tetapi sekarang pemikiran mereka sudah dibuka. Kerana apa? Pemimpin-pemimpin jahat yang selama ni menjadi batu daripada mereka boleh berfikir dengan waras telah dibunuh dalam peperangan. Selagi mana ada batu ni dalam kepala dia tuan-tuan, dia takkan boleh berfikir dengan waras. Bila kepala-kepala jahat ni, Taut ni kita bunuh dalam peperangan lah, maka barulah mereka ni boleh berfikir, oh, boleh nak mendengar dengan betul penerangan-penerangan Islam. Kalau tidak dulu, cakap je Islam, dia kata apa? Ini semua Taliban, ini semua pengganah. Muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ada step dia, ada step ke arah itu. Baik, perhatikan sampai bawah sikit. Kesemua ini menuntut para pendakwah mempunyai hubungan yang mendalam dan meluas dengan masyarakat. Sebab itu kita ni tuan-tuan, baik masyarakat kita yang Islam, masyarakat kita yang cerdik pandai, masyarakat kita yang kafir ni tuan-tuan, kita orang Islam kena dekat mereka, kena dekati mereka. Jangan ingat ini kerja orang-orang jemaah sahaja, jangan ingat ni kerja ustaz-ustaz sahaja. Tuan-tuan lebih mudah didekati oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia dengar ustaz aja, dia ustaz. Tapi kalau tuan-tuan sebagai rakan sekerja, rakan setaman bercerita, mereka lebih mudah dengan tidak mendatangkan sebarang prejudis terhadap apa yang tuan-tuan sampaikan. Tetapi dia kata, kesemua ini menuntut para pendakwah mempunyai hubungan yang mendalam dan meluas dengan masyarakat, kerana masyarakat adalah bumi tempat mereka beramal dan berjihad. Tetapi bentuk hubungan para pendakwah dengan masyarakat dengan bentuk usaha mempengaruhi supaya mereka menerima Islam, bukan mereka pula dipengaruhi. Ingat tuan-tuan, kita pergi kepada mereka untuk pengaruh mereka, bukan kita pergi, kita pun sama duk cocok langit macam mereka. Kita pun sama, bahkan lagi teruk. Kadang-kadang kita malu bila orang bukan Islam sendiri kita. Saya ada satu kawan Islam dia lagi teruk dari kami. Kami minum 3 gelas, dia minum 1 botol. Kami tikam 200, dia tikam separuh gaji dia. Kita main sebulan sekali saja danau, dia tiap-tiap minggu pergi danau. Tuan-tuan, peranan kita sebagai orang Islam bukan untuk dipengaruhi oleh mereka, tapi kita yang cuba mempengaruhi mereka. Hubungan yang membawa kepada pembersihan, bukan hubungan yang membawa kepada kekotoran. Ingat, kita dekat dengan mereka dengan satu keyakinan bahawa kita boleh membersihkan mereka. Tapi kalau kita rasa kita belum cukup kuat, aku belum cukup kuat, kalau aku pergi silap-silap, aku sendiri yang akan terkena kekotoran. Lebih baik kita menggunakan pendekatan lain atau menghantar orang lain yang kita rasa lebih sesuai melaksanakan misi tersebut. Tapi perancangan mesti ada melibatkan kita. Cuma kita duduk belakang tabir, duduk di belakang dia, tak berani duduk depan-depan pasal kita rasa kita belum cukup mampu. Sesungguhnya benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabru ahadikum sa'atan fi mawtini min mawatinil jihad khairum min ibadati ahadikum sittina aman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesaat kesabaran seseorang kamu dalam medan jihad
adalah lebih baik daripada ibadah biasa seseorang kamu yang dilakukan selama 60 tahun. Sebab itu orang Gaza, dia tak nak keluar daripada bumi Gaza. Biarlah dia duduk di situ sebagai pejuang. Walaupun orang kata kamu sengaja menempah maut, sabar dia di dalam medan jihad, itu lebih baik. Sesaat dia duduk dalam keadaan sabar, lebih baik daripada dia berhijrah ke bumi Sinai, beribadah selama 60 tahun, berbanding dengan satu saat duduk di bumi Gaza dengan semangat sebagai seorang pejuang. Begitu sebabnya tuan-tuan, kita jangan bila melihat masyarakat sudah rosak, kita mengambil pendirian, jomlah kita lari pergi tempat lain, pergi tempat yang ramai orang Islam. Sini payah kita nak amalkan Islam. Kita tak anggap ia sebagai satu cabaran untuk kita berdakwah. Kita rasa kita nak selamatkan agama kita dan kita meninggalkan kerja dakwah. Sebenarnya kita telah melakukan satu kesilapan. Satu kesilapan di mana Nabi memperingatkan kepada kita, sabar kamu sesaat dalam medan perjuangan lebih baik daripada 60 tahun kamu duduk beramal ibadah di tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itu saja pada malam ini. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan melihat satu perbahasan yang lebih menakutkan, iaitu matlamat tidak menghalalkan cara. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kerana matlamat, semua benda jadi halal. Walaupun ada hukum hakam, kita langgar. Pasal apa? Yang penting aku dapat apa yang aku nak. InsyaAllah panjang umur kita akan membahaskan tajuk ini pada pertemuan yang akan datang. Mohon ampun dan maaf dalam penyampaian. InsyaAllah mohon ampun dan maaf tuan-tuan. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.